Sedikit untuk permulaan gear pertama, saya nak bawakan satu sirah Nabi SAW, yang mana sirah ini bukan datang daripada cerita yang orang suka cerita tu dia bercerita tanpa murajaah, rujukan. Ya, saya ambil hadis ini daripada berdasarkan hadis, dan saya tidak tokok, tak menambah, dan saya tidak kurang sedikit pun daripada apa yang dihuraikan dalam hadis. Maka sumber begini yang lebih kita pegang. Sebab kita tak nak orang dia nak sedapkan cerita, dia tambah Ajinomoto lebih sikit. Kita nak bila berpegang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita nak satu cerita yang tepat, cerita yang berasas. Memang kita suka benda-benda yang best untuk junjungan besar Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh dusta di atas nama dia. Walaupun cerita tu kita nak cuba membestkan, mensedapkan dia, tak boleh. Kita nak bila benda tu adanya pengriwayatan, ceritanya sahih, kita pegang. Nah, dia begitu kaedahnya. Sebab apa? Kita diajar supaya berpegang kepada benda yang sahih. Ada dua cabang ranting. Satu rapuh, satu kukuh. Agak-agak nak pijak yang mana? Mestilah yang kukuh. Kan? Begitulah. Ada hadis sahih, ada yang dhaif. Kita pegang yang sahih. Kita tak kata dhaif tu tak apa, kita tolak. Tidak. Tetapi bila ada yang lebih kuat, kita ambil lah yang lebih kuat. Orang kan suka ubat kuat. Suka yang mana kuat tu dia suka. Ya? Baik. Cerita ni dibawa oleh sahabat daripada Salim bin Ubaid. Ya? Saya tak hilangkan dia punya dia punya perawinya. Haddatsana Nasr bin Ali Jahdami qala haddatsana Abdullah bin Daud qala haddatsana Salamah bin Nubaid an Nu'aim bin Abi Hind an Nubaid bin Syarid an Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbatun qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia ada seorang sahabat ni namanya Salim. Salim ni dia bukan sahaja sahabat, dia juga adalah jadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembantu, kalau kita tengok antara sahabat yang lama menjadi pembantu pada Nabi, iaitu Anas bin Malik. Dan Anas ni antara yang banyak merawikan hadis sebab dia duduk dengan Nabi. Dia tengok Nabi tidur dengan dia, Nabi makan macam mana, semua dia tengok. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ya. Satu soalan sebelum kita pergi jauh. Tuan-tuan cuba cari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ada pernah jumpa? Carilah, jangan kata tak ada, cari. Ada berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Osman, Sayyidina Umar. Cuba cari. Kenapa yang ni jadi sedikit, kenapa ni yang jadi banyak. Dia ada cerita semua. Baik. Maka Salim ni, dia kata, Urmiya ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urmiya ni pengsan. Nabi duduk, Nabi berada dengan dia kata Nabi pengsan. Faqala, bila Nabi pengsan, lama Nabi jaga. Terjaga daripada pengsan ni. Maka Nabi sebut hadaratus salah. Dah tiba waktu semayang ke? Dia pengsan tadi tu. Pengsan tu mana dia dah tak tahu dah waktu bila. Maka Nabi kata hadaratus salah. Dah sampai ke waktu salat. Maka sahabat yang kata tu, Salim kata na'am. Faqala, maka dia kata murru bilalan falyu'azzin. Suruh Bilal azan, kan? Wa murru Aba Bakrin fayusalli bin nas. Maka dia kata suruh Abu Bakar jadi imam untuk imamkan salat bagi manusia yang ada. Sebab sepanjang kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lah imamnya, tak ada orang lain dah. Dan tak ada siapa berani ambil posisi Nabi. Ya? Kecuali Nabi pergi perang dan Nabi wakilkan sahabat yang duduk di Madinah supaya menggantikan ataupun menguruskan di Madinah. Itu ya. Tapi selagi batang tubuh Nabi ada, tak ada siapa yang ganti ataupun ambil posisi jadi imam. Sebab Nabi lah segala-galanya. Dialah ketua keluarga, dialah ketua dalam semayang, dialah ketua pada masyarakat, dialah ketua kepada negeri.
Sebab Nabi nak memimpin umat ketika itu. Summa umiya alaih. Pingsan pula lepas tu. Dia tanya, dah masuk waktu belum? Dah. Pergi suruh Bilal azan. Dalam duk cakap tu, pingsan semula Nabi. Ini hadis sahih. Fa'afaqa. Nabi pingsan tu, pingsan lama sikit, wa murru. Dia jaga balik. Fa'afaqa. Bila dia jaga, dia tanya, dah masuk waktu lah. Masuk waktu. Macam biasa. Dia suruh Bilal azan, maka dia suruh Abu Bakar untuk menjadi imam untuk solat bagi orang lain. Faqalat Aisyah. Maka Abu Bakar ni, dia terlalu sayang kepada Nabi SAW. Dan dia ni orang yang di awal-awal perkembangan Islam, dia dengan Nabi. Orang hina Nabi, jatuh bangun dalam proses dakwah tu, dialah orang yang bersama dengan Nabi SAW. Dan dia pula bukan orang yang dah jadi dia makin dekat, dah sahabat, merangkap, mertua. Dia jadi gitu pula. Ya? Ni menantu. Dan yang ni pula Nabi. Pula. Maka Aisyah kata, inna abi rajulun asif. Dia kata, bapa aku boleh tak menguzurkan bapa aku? Sebab dia tengok Abu Bakar ni dia sedih bila Rasulullah tak boleh jadi imam, sebab dia nampak tanda-tanda tu. Tanda-tanda macam Nabi tu nak dah nampak dah. Jadi dia sedih sebab selama-lama ni Nabi lah jadi imam, tiba-tiba dia yang kena ganti. Bila tidak hadirnya Nabi, dia rasa sedih dan dia berduka cita. Iz qama zalika maqamun baki. Dia kata, bapa aku tak boleh nak jadi imam. Aisyah cakap on behalf bapa dia. Dia kata bila dia nak jadi imam, dia nak menangis. Sebab sedih. Rasulullah tak boleh jadi imam ni. Ya? Fala yastati', maka dia tidak mampu. Falau amartu ghairuh, maka kau boleh tak suruh orang lain gantikan tempat tu. Abu Bakar dia minta excuse. Boleh tak? Faqala, maka keadaan tu Nabi pingsan pula dah. Pingsan lagi. Berapa kali pingsan dah? 3 kali pingsan. Fa'afaqa. Nabi jaga balik. Dia ada proses. Dia bukan sat. Dia masa lama jaga balik. Macam tu. Bila dia jaga, macam biasa soalan dia. Ya? Murru Bilalan. Dah masuk waktu belum? Sahabat kata masuk. Suruh azan. Suruh Abu Bakar. Nabi tak endah perkataan daripada Aisyah. Fa innakum sawahib au sawahibati Yusuf. Dia nak ceritanya macam mana eratnya Nabi SAW, macam mana boleh rasa sedih dan terlalu ada ikatan dengan Nabi dengan Abu Bakar ni, ialah seperti mana Yusuf alaihissalam dengan Binyamin. Ya, adik seibu dengan dia. Ya, adik seibu, maknanya satu ibu, yang lain tu ibu lain. Jadi dia kata macam itulah rapat Nabi SAW dengan Abu Bakar. Qala fa umira Bilalan falyu'azzin. Maka Bilal pun azan, Abu Bakar imam macam biasa, ya. Summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan faqala unzur man attaki'u alaihi faja'at Barirah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dia minta supaya orang papah dia. Ya, papah dia. Maka datanglah Barirah. Barirah ni ada seorang lagi. Tadi Salim. Salim ada, Barirah pun ada. Wa rajulun akhar fa'attaka 'alaiha falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba falyunkisa aw ma 'alaihi aw yusbitu makanah hatta qada Abu Bakrin salatuh. Maka bila dia dipapah, ya, Burairah dan Salim ni papah Nabi nak bawa ke tempat solat, sebab rumah Nabi dengan ruang solat tu tak jauh. Saya boleh buat bagi contoh beginilah. Katakan ini tempat imam, di rumah dia tepi tu. Buka pintu, masuk. Macam tu. Ya.
Dan apabila Abu Bakar nampak Rasulullah dipapah oleh Barirah dan juga Salim, maka Abu Bakar pun undur ke belakang, nak bagi ruang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Tapi Rasulullah meletakkan isyarat supaya kekalkan kedudukan. Abu Bakar tadi dah duduk tempat imam, dia buat isyarat supaya kekalkan kedudukan untuk menjadi imam. Summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qubida. Maka qubida ni cabut nyawa. Maka ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dia cerita Rasulullah telah diangkat nyawanya, mana telah meninggal dunia, telah wafat. Qala Umar, wallahi la asma'u ahadan yudhkuru anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qubida. Dia kata, wallahi sesungguhnya aku tak akan dengar daripada mana-mana manusia yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni meninggal, wafat, illa darabtuhu, melainkan yasfi haza, melainkan dengan pedang. Siapa kata Rasulullah mati, aku. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima kata Rasulullah wafat. Dia kata, dia cakap kuat. Siapa yang kata Rasulullah wafat, illa darabtuhu bi sayfi haza. Dia angkat pedang. Ni je yang ajar dia. Maknanya pancung. Umar dia begitu. Sebab bila hantar je Rasulullah tahu kalau dia nak hantar pergi bincang, dia akan hantar Abu Bakar. Kalau nak cerita bincang tu nak bagi ringkas, tak nak cakap panjang, dia hantar Umar. Faham dah? Hantar Umar tu clear cut lah. Settle case. Tak cakap banyak, tak perlu nak cerita panjang. Pergi-pergi, pak, settle. Tu Umar. Maka Rasulullah dia akan hantar part-part ni, dia tengok. Jadi sifat ni terkeluar. Sifat-sifat sahabat dia ada pelbagai. Jangan kita katakan bahawa Umar tak bagus. Osman tahu. Masing-masing ada keistimewaan dan karakter yang diperlukan. Ya, dan ketegasan, kelembutan masing-masing ada kepenggunaan dia, waktu-waktu yang diperlukan. Sebab itu kalau kita tengok dia ada buat kajian tentang manajemen pengurusan, bagaimana pengurusan Umar, Abu Bakar, Osman dan Sayyidina Ali. Dan bila kita lihat pengurusan mereka ni, masing-masing ada kelebihan dan kekuatan tersendiri. Yang kita tak boleh kata, oh yang ni lemah, ni keras sangat, ni lembut sangat, yang ni macam lebih kurang. Tak boleh. Sebab dia masing-masing ada position dia. Kerana setiap zaman itu macam-macam manusianya. Perangai. Zaman Nabi, masa Nabi ada perangai dia, ada pattern dia. Bila Nabi tak ada, dia ada tambah lagi pattern manusia macam lain pula. Sehinggalah zaman sekarang pattern manusia lagi macam-macam. Ya? Baik. Maka wa kana an-nasu ummiyin lam yakun fihi nabiyyin qablahu. Masyarakat umat Islam yang mana diislamkan oleh Nabi, dan mereka ini dahulunya jahiliyah, masuk Islam, tak ada siapa yang pimpin mereka melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa mereka daripada kejahilan kepada cahaya. Nabi kata min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada sembah berhala kepada sembah Allah. Nabi keluarkan mereka daripada penjajahan berhala, pemikiran manusia, bebaskan sehingga mereka ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi pimpin semua manusia ke arah kebaikan dan kasih sayang. Jadi apabila Nabi tak ada, Nabi sudah meninggal dunia, mereka merasakan satu kehilangan, rasa sepi, rasa hilang tempat kebergantungan. Tiba-tiba orang yang dia orang kasih, orang yang tempat selesaikan masalah, hilang. Mau tak selesai masalah? Contoh, satu ketika bila Nabi duduk di Madinah, kita pause kejap kita ni. Nabi tanya sahabat, hal indakum masail? Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Tanya sahabat. Seorang ni datang, dia angkat tangan, ya Rasulullah, laqad annani soal, sesungguhnya aku ada soalan. Apa dia? Dia tanya. Dia tanya Rasulullah, man abi? Apa maksud dia? Man abi? Siapa bapa aku?
Umar dengar masa nak sepak je orang yang tanya tu. Dia kata punya banyak soalan yang kau pergi tanya Nabi. Nabi datang daripada Mekah. Duduk Madinah. Hijrah Madinah. Dia ni orang Madinah. Tiba-tiba tanya Nabi, siapa bapak aku? Bapak kau lah. Kalau kita faham macam tu kan. Soalan macam tu jangan masuk campur. Tanyalah soalan agama, hukum, ke begitu. Umar tepi tu tengok jeling. Muhammad ni aku nak lempang ke tidak ni? Maka dia kata, man abi ya Rasulullah. Cerita dia gini, masa jahiliah, mak dia ni banyak boyfriend. Maknya banyak boyfriend. Jadi tak tahu tidur dengan siapa ni, hak laki mana boleh jadi dia ni. Bila dia tanya Rasulullah, Rasulullah sebut, fulanan wa fulanan, mak kamu last sekali dengan orang lelaki ni, lepas tu mak kamu lam yuhaid. Tak ada haid dah. Mana bila tak haid apa mana? Mengandung. Dengan orang lelaki ni. Rasulullah sebut. Dia cari orang lelaki tu, jumpa. Dan itulah, mak dia pun baru teringat, oh ya tak ya juga hak ni rupanya. Baru dapat kesan. Dulu bukan zaman sekarang boleh cek DNA. Itu satu hal. Sampai begitu, Nabi menjelaskan benda yang sekecil-kecil. Pada masa yang sama, seorang lagi dia tanya, ya Rasulullah, aina abi? Tanya pasal bapak dia juga. Kat mana bapak aku? Nabi jawab, inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya, inna abi bapak aku dan bapak kamu dalam neraka. Jadi perbahasan banyak orang mengkaji. Bapak Nabi cakap dalam neraka. Sebab tu nak kena mengaji bahasa Arab. Ya? Dalam bahasa Arab ni, dia tak ada koma. Pernah jumpa? Kalau tuan-tuan baca Quran ada koma, ada jumpa? Koma. Macam kita cakap, saya makan durian, langsat, ada koma. Rambutan dan tembikai. Yang lain-lain tu koma. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab, pernah jumpa koma tak? Koma? Tak ada. Jadi unik dia gini. Sebab tu bahasa Arab ni dia kena mengaji. Nabi sebut inna abi. Ya, dekat situ dia terdapatnya dia ada dua. Satu dia panggil waw istisnaf. Waw istisnaf ni waw penyambung, kata hubung. Dan tu. Jadi Nabi sebut inna abi. Nabi tak jawab apa-apa. Wa abukanna, dan bapak kau memang dalam neraka. Nabi sebut. Tu kaedah dia. Sehingga begitu Nabi SAW memberi jawapan kepada para sahabat, menyelesaikan isu-isu masalah berkaitan dengan hak penjagaan, hak pewarisan Nabi uruskan. Maka sahabat lain kata, faqalu ya Salim. Salim ni sahabat Nabi yang dengan Barirah tadi. Antaliqu ila sahibun Nabi. Boleh tak kau selesaikan isu ni, pergi panggil sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar dia tak ada. Ketika mana Nabi menghembuskan nafas, dia tak ada kat situ. Sebab rumah dia agak jauh sedikit daripada Madinah. Dia ada sebab kenapa dia duduk jauh tu. Ya, dia agak jauh sedikit rumah dia. Jadi dia tak ada. Maka sahabat kata, boleh tak Umar dah lain macam tu. Ya. Dia kata siapa Nabi mati, dia pancung. Maka bila sahabat lain tengok Umar dah begitu, dia kata carilah Abu Bakar. Dia kata sahibun Nabi, iaitu Abu Bakar. Kau beritahu dia dan bawa dia mari kemari. Fad'uhu fa'ataitu Aba Bakrin wa huwa fi masjid. Fa'ataituhu Aba Bakrin dahishan. Maka dia pergi, Salim ni pergi dah cari Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar dalam keadaan termengah-mengah. Berlari pergi jumpa. Falamma ra'ani wa qala li uqbida. Bila Abu Bakar dia tengok Salim tu, dia dah boleh jangka. Dia kata uqbida Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah telah habis nyawanya? Salim ni takut nak jawab ya, sebab dia ingat Umar kata, siapa kata Rasulullah mati, dia pancung. Salim ni pandai. Dia jawab apa? Dia kata apa? Bila Abu Bakar tanya, dia kata, adakah Rasulullah dah wafat? Dia kata, inna Umar, sesungguhnya Umar yaqul, lam asma'a ahadan yuzkaru anna Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala qubida darabtuhu bisayfi haza.
Pandai dia jawab. Sebab dia pun takut kena pancung. Bila Abu Bakar cakap Rasulullah meninggal ke? Adakah Rasulullah meninggal? Dia kata, Umar kata siapa yang kata Rasulullah mati, dia akan tebas dengan pedang dia. Pandai dia jawab. Jadi dia tak jawab kata Rasulullah wafat. Yang jawab yang kata Abu Bakar. Kan? Jadi intalaqa fa antaliqat ma'ahu faja'at huwan nas. Maka ketika mana dalam keadaan begitu, Abu Bakar ni dia meluruh masuk. Dia pergi ke tempat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tengah humun di hadapan rumah Nabi. Ramai orang. Maka dia kata fa intalaq, maka bukalah jalan untuk aku nak masuk. Faja'a huwan nas qad dakhalu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk, dia tengok, lepas tu dia keluar, dia kata ayyuhan nas afriju lahu. Faja'a hatta akabba alaihi wa kharra ala sa'idihi wa masahu faqala inna mayyitun wa innahum mayyitun. Dia kata wahai manusia, dia kata buka peluang, aku nak lalu dekat sini, aku nak masuk. Lepas tu dia pun tengok jasad Rasulullah, maka dia menguncup dahi. Dia ada hukum kuncup jenazah ni. Hukum kuncup jenazah dia adalah terikut seperti mana hukum orang yang hidup. Maknanya kalau orang lelaki dia boleh dengan orang yang sejenisnya dan juga yang tidak batal ismayang dengannya. Anak dia, ya, siapa lagi, mak dia, kalau orang lelaki lah, nenek dia yang kuncup yang tidak membatalkan ismayang dengan dia, tidak ada masalah. Tapi jangan pula dia cikgu saya nak kuncup, tak boleh. Cikgu lelaki yang meninggal tu, dia perempuan, tak boleh, jangan gitu, ya. Maka kata Abu Bakar, dia kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga akan mati. Maka dia tengok Nabi Muhammad tu, dia kata ikut berdasarkan dalam surah Az-Zumar ayat 30, dia kata sesungguhnya engkau juga mati dan juga kami juga akan mati juga. Maknanya kita semua akan mati. Mana proses yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qalu ya sahibar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ini Umar masih lagi berkeras. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar kepada Umar, dia kata wama Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Muhammad ni adalah rasul. Seperti mana nabi-nabi yang lalu, sama ada mati dibunuh ataupun mati kerana sakit. Sama juga macam nabi-nabi dulu, ya. Maka dia kata siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang dia kata man ta'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa huwa hayyun la yamut. Man ta'budu bi Muhammadin qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad akan mati. Siapa yang menyembah Allah, fa huwa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu tidak mati. Fa huwa hayyun, dia hidup, la yamut, tidak mati. Jadi bila kata tu baru Umar ni tersedar daripada perasaan dia yang terlalu sayang kepada Nabi. Baru dia sedar, dia istighfar, terduduk. Bila diingatkan oleh Abu Bakr. Maka summa ya sahibah, maka orang bertanya kepada Abu Bakar. Tengok unik Abu Bakar ni, sebab dia antara sahabat yang paling lama dengan Nabi. Maka mereka bertanya kepada Nabi, uqbida Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah ni wafat ke ada kehidupan lain? Ni yang kadang ada isu kan. Isu orang pasal kata apa? Perpindahan roh. Kan dia pernah dengar dia masuk tanasuh arwah. Ya, tanasuh arwah ni dia tak ada dalam Islam. Benda ni ialah benda yang ditolak. Tak boleh kata bila mati, katalah si A mati, roh si A ni pergi dekat ada satu makhluk Allah ni, orang ni masuk. Oh, ni ada roh dia. Ni kepercayaan tidak ada dalam agama Islam. Ya. Dia panggil apa? Kalau roh manusia masuk ke badan manusia, dia panggil tanasuh arwah.
Kalau roh manusia masuk ke dalam haiwan, dia panggil tafasuh. Kan ada agama apa percaya? Lepas mati je ayah dia ke mak dia kan, tiba-tiba ada burung datang kat bilik dia. Orang kata ni ganti mak dia lah ni. Ni roh mak dia masuk jadi burung. Masuk kat hidup di alam burung pula. Pula dah macam tu. Yang satu lagi dia panggil tanaruh. Tanaruh ni roh manusia masuk dalam pokok. Kan? Tiba-tiba dia tengok lepas mak dia meninggal ke apa ke, ayah dia meninggal, dia tengok pokok bunga ke situ berbunga je sebelum dia tak bunga. Oh, dah jadi menjadi pokok. Dia pun sayanglah kat pokok tu. Ni benda-benda ni adalah ditolak dalam Islam. Tak ada dalam Islam. Kalau ada, kena tak, memang tak ada lah. Terkeluar daripada akidah Islam. Tidak ada. Ya, baik. Maka sahabat nak tanya ni, betul Rasulullah wafat? Dia menjawab, sungguhnya Abu Bakar bercakap benar. Memang Rasulullah wafat. Dia nak tanya, tu ke pingsan sekejap ke jaga balik sekali lagi? Macam tu lah. Macam confused. Betul ke Nabi mati ni? Nabi ni? Sebab Nabi sebut, ana basyarum mislukum. Aku ni manusia sama je macam kau. Macam kita semua. Ada penat, ada pening, ada lelah. Semua ada. Cuma yang bezanya, yuha ilayya annama ilahukum. Aku diwahyukan, tu je. Nabi diwahyukan daripada Allah. Orang lain tak ada, tak dapat. Itu je beza. Dari segi perasaan, Nabi ada sebagai manusia. Naluri manusia, ada. Semua ada. Tak ada kata Nabi tiba-tiba lain sikit pattern macam malaikat. Tak. Cuma, ada beberapa keistimewaan, khususiyah, ataupun kita panggil jaminan ke atas Nabi SAW. Baik. Maka, ya sahibar Rasul SAW, dia kata, wahai sahabat Nabi itu Abu Bakar. Ya, ayusalli ala Rasulillah, perlukah kita salat ke atas dia? Nak salat dah ke atas Nabi? Dia kata, na'am. Macam mana? Khala yadkhulu qaumun yukabbiru fayusallu wa yad'u summa yakhruju. Tuan-tuan pernah dengar cerita macam mana sahabat solat Nabi, jenazah Nabi? Benda ni tak pernah diceritakan tak? Tapi dalam hadis ada cerita. Dan kita tak pernah tahu pun cerita ni. Tapi yang tahu, alhamdulillah. Mana kita sudah tak faham benda ni. Tapi kebanyakan tempat bila saya bawa hadis ni, tak terfikir pula dia orang. Oleh kerana Rasul SAW, antara orang yang dialah yang jadi imam, dialah yang jadi ketua dan sebagainya, yang boleh Abu Bakar ganti dia tu pun atas arahan Nabi. Bila Nabi wafat, di situ ada masalah kepimpinan. Bukan masalah, kepimpinan tak ada. Siapa nak ganti? Maka apa yang terjadi, sahabat masuk semayang, dia tak berjemaah. Dia tak berjemaah. Dia semayang, habis keluar. Seorang masuk, ataupun masuk tu semayang sendiri-sendiri. Semayang jenazah. Habis, rumah Nabi pun kecil je. Ya? Tidak ada proses mengangkat jenazah Nabi, pergi pindah. Kalau ada, itu semua daripada kitab Syiah. Angkat, tiba-tiba Rasulullah meninggal di rumah Sayyidatuna Fatimah. Semua riwayat daripada Syiah. Tak rajih hadis tu. Yang rajihnya, dia meninggal di rumah dia yang ada Aisyah. Aisyah ada dengan Nabi. Yang tu. Kalau ada riwayat kata Nabi meninggal betul-betul di atas di rumah Fatimah, betul-betul. Tak ada. Tidak ada periwayatan yang begitu. Ada yang tak betul lah. Ya. Selalunya buku banyak cerita ni. Budak-budak sekolah duk baca, kena jual tepi jalan kena selidik lah. Baik. Maka masuk 2-3 orang semayang, keluar dia kata wa yusallun fayukabbirun wa yad'un, ada yang berdoa summa yukhriju, keluar. Wa yudkhilul qaumun, masuk satu kaum, kan, dia orang semayang masing-masing, keluar. Begitulah manusia sampai beberapa malam. Keluar begitu. Qalu ya sahibar Rasulullah, maka dia orang bertanya kepada Nabi, ay yudfanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kat mana kita nak ke bumi Nabi ni? Sebab tak ada petunjuk. Kami tak pernah diajar dan kami tak tahu. Barangkali kau lebih tahu. Sebab Abu Bakar kan dengan Nabi. Apa yang Abu Bakar jawab? Cantik jawapan dia.
Dia kata apa? Qala fi makanil ladzi qubidallahu fihi ruh. Di mana dia mati, di situlah dia dimakamkan. Sebab apa? Fa inna Allah lam yuqbidur ruh illa fi makanin tayyib. Allah tak akan cabut roh kekasih dia melainkan di tempat yang baik. Jadi kat mana dia meninggal, situlah. Maknanya kalau tempat dalam bilik itulah. Makamkan Nabi di situ. Korek, tanam di situ. Begitu dalam bahasa kita lah. Orang marah sebut kata tanam ni, simpan dah bahasanya. Kita kata Nabi dimakamkan di situ. Baik. Fa inna Allah lam yuqbidu ruhahu illa fi makanin tayyib. Fa'alimu anna qad sadaqa summa amarahum an yughsilahu banu abihi. Maka yang menguruskan jenazah batang tubuh Nabi, maka yang mengurus itu adalah anak sanak saudara dia, maknanya ahli keluarga dia, iaitu Sayyidina Ali dan keturunan Nabi lah, ahli bait yang menguruskan. Baik. Sebab itulah kita sebaik-baiknya jika berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kita kena ambil bahagian. Kerana apa? Di situlah untuk kita menutup keaiban si mati. Sebab adik-adik kita, keluarga kita. Kalau orang lain bercerita lah. Bukan saya kata orang yang tak ada pertalian akan bercerita. Tetapi sekiranya ahli keluarga yang memandikannya, dia lebih kepada bentuk kasih sayang. Betul tak? Yang ni ayah kita contohnya. Ini duduk kat luar, Pak Imam, saya bypass semua kat Pak Imam, A to Z. Sampai hari keberapa, dia punya step pattern dia lah, tu kan. Buatlah apa yang patut. Dia gitu, lepas tu duduk kat luar sembang. Tolak songkok tengah, pakai spek. Itu budaya yang biasa kita tengok kat mana-mana. Ayah dia yang meninggal ni, mak dia yang meninggal. Dia sakon je benda tu dekat orang masjid. Masa itulah dia rasa penting je orang masjid dekat dia. Lepas tu dia pun hilang. Cukup 3 hari nak tanya mana geran tanah ayah, mana geran, tu masalah orang sekarang. Ya. Jadi sebab itulah kita kata kalau ahli keluarga kita kena ambil bahagian ni. Ambil lah. Ya. Mak kita ke, anak lelaki, kalau mak jangan lepas peluang. Jangan bagi, bukan kata jangan. Kalau kan ada pengurus wanita yang anak lelaki, ambil lah bahagian. Pengurus wanita tu tolong tengoklah yang mana perlu diperbetulkan kalau ada kesalahan. Ya. Jadi buatlah. Kalau mak kita uruskanlah sebaiknya. Biarlah apa orang nak kata cerita lain lah. Tapi kita kena faham itulah antara bakti terakhir untuk kita bantu. Sebab itu dia kata wa yusilahu banu abihi. Makna siapa keturunan dia, ya, yang menguruskan tu ialah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua benda tu terpelihara. Kita kalau uruskan adik-beradik kita, saudara mara, kita akan buat yang terbaik. Dengan cukup lemah lembut, dengan cukup kesopanan. Sebab malunya jenazah ini adalah malunya seperti orang hidup. Jangan duk mudah-mudah nak selak begitu dan begini, ya. Baik jenazah lelaki, perempuan dan sebagainya. Jangan dimudah-mudahkan buat sambil lewa sahaja, kerana malu dia ialah sama seperti malu orang hidup. Tapi ada juga orang sekarang ni yang hidup tak malu. Kan? Yang hidup mana malu sama sekarang ni? Dia buat TikTok tu terkinja-kinja kan banyak kalau kita tengok. Malu tu sikit. Tak malu tu banyak. Wajtama'al muhajirun yatashawarun faqalu. Maka ketika mana proses Nabi ni diuruskan, panjang hadis ni. Berlaku kalangan orang muhajirin. Muhajirin ni siapa? Orang yang berhijrah ke Madinah. Orang muhajirin berkumpul satu grup, orang ansar berkumpul satu grup. Dia dah mula nak berpecah. Bila Nabi wafat ni, maka dia kata, bila Nabi wafat, boleh tak kita lantik seorang ketua daripada muhajirin, seorang ketua daripada ansar untuk memimpin? Mana boleh kalau ada 2 chef dalam satu masakan. Jadi cerita macam tu lah. Seorang rasa tak cukup masin, seorang ni rasa tak cukup masin. Lah yang buat salah tu dia je boleh makan. Kan? Dia je. Jadi dia tak boleh begitu. Dia ada kontradik. Dia mesti ada seorang je ketua. Ya, begitu juga dalam peperangan. Dia tak boleh ada 2 orang. Dia kena ada seorang. Seorang kata kiri, seorang kata kanan. Termenung. Yang perebek ni, bos. Mana bos ni kata kiri, bos ni kata kanan. Lah mati tengah tu saja. Ya. Jadi sebab itulah perlu kepada kepimpinan ni perlu. Maka orang muhajirin dah tunjuk, orang ansar dah tunjuk,
masing-masing nak tunjuk ketua mereka, nak angkat. Siapa nak jadi ketua? Maka kata, wujudkan masing-masing punya ketua. In talaqa bina ila ikhwanina ansar qad nudkhilahum ma'ana fi hazil am. Faqalat ansar minna amir wa minkum amir. Orang Ansar kata tak apa, minna amir, kami ada ketua kami. Korang ada ketua korang. Settle masalah. Dia takkan settle, dia akan jadi perpecahan. Nanti dia akan kata ni kawasan kami, ni kawasan kau. Ni kebun kami, ni kebun engkau. Dia dah mulalah. Dia separate. Yang ni yang dibuat oleh Barat. Yang mecahkan kuasa negara Arab yang besar tu, kalau bergabung negara Arab, dia jadi kuasa besar. Macam mana Eropah. Jadi kuasa NATO lah, besar. Sebab itu, China, dia tak nak pecah. Yang mana hak yang teruk sangat, dia pecah keluarlah pada dia. Sebab dia nak jadi kuasa besar. Dia tahu Arab negara besar. Dia pecahkan, jadikan negara-negara kecil-kecil. Supaya tidak bergabung duduk dalam satu bentuk satu negara Arab. Dulu negara Arab. Ya. Zaman khilafah Osmaniyah, satu je pentadbiran. Tu Barat takut tu. Sehingga mereka berjaya pecahkan negeri-negeri setelah jatuhnya Empire Turki Osmaniyah, maka dipecahkan negara Arab ni nama ni. Begitu juga yang berlaku di dalam negara kita. Bagaimana diperkecil-kecilkan negeri-negeri dan diletakkan struktur ketua-ketua raja ni. Sebab dia takut ada penggabungan kekuatan. Itu idea dia lah. Baik. Jadi yang itulah yang berlaku di negara Barat lah. Maka yang ni dah tunjuk dah punca dia. Faqala Umar bin Khattab man lahu mithlu hazi salasin saniyal isnain min izhuma fil ghar. Dia berlaku dekat kita panggil Saqafah Bani Sa'adah. Saqif Bani Sa'adah, iaitu satu, sekarang jadi pasar lah, satu pasar tu, kat situlah tempat perbincangan sama ada siapa nak lantik ketua. Tadi orang Muhajirin kata ketua daripada pihak dia seorang, Ansar kata ada pada dia. Maka Umar kata boleh nak lantik, tapi siapa yang nama dia disebut dalam Quran? Umar kata siapa sebut? Mislu hazihi salis. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala menyebut ada dua orang dalam gua. Ketika itu Abu Bakar kata, kalaulah orang musyrikin ni panjat atas gua ni, gua apa? Gua Sur. Gua Sur tu pernah pergi? Tuan-tuan pernah tengok Gua Sur? Gua Sur bukan macam gua kita ni. Dia atas dia pecah. Atas dia terbelah. Gua yang ada rekahan dekat bahagian atas, ada ruang cahaya masuk. Jadi dia kata kalaulah ada orang panjat atas gua ni, dia tengok celah kangkang dia, kaki dia kat bawah tu, dia nampaklah kita berdua duduk. Kedip-kedip mata. Abu Bakar kata, ya. Maka Rasulullah kata kat dia, ya, mislu hazi salasi sadisnain. Kita sekarang ni bukan berdua, kita bertiga. Kerana aku, engkau dan Allah. Dia ajar gitu. Jadi Abu Bakar kata, siapa yang Allah sebutkan dalam Quran? Siapa? Tak ada. Melainkan Abu Bakar. Semua. Yes. Dan juga beberapa petunjuk yang Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam dan mengekalkan kedudukan Abu Bakar jadi imam ketika mana Rasulullah masih hidup. Itu antara lain lah. Maka ketika itu sahabat pun melantik mereka, maka fayubayi'ullahu 'anil Aba Bakrin, maka ketika itu mereka berbai'ah dengan Abu Bakar dan Abu Bakar dilantik menjadi ketua, menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita berdasarkan hadis. Ya. Jadi itulah antara yang kalau kita tengok, ya, penceritaan yang kadang-kadang dia orang baca buku je, kadang-kadang dia tambah-tambah. Ya. Tapi yang ni berdasarkan hadis. Jadi kalau tuan-tuan nak baca, boleh tuan-tuan cari kitab Syama'il Muhammadiyah.
Ya, kitab Syama'il. Kitab Syama'il ni banyak dah di masjid-masjid mengaji dah. Ya. Cuma dalam kitab Syama'il ni dia dah mula buat takhrij. Maknanya dalam hadis tu dia tunjuk hadis ni dhaif. Hadis ni kedudukannya sahih. Tu bagus dia. Ya. Jadi kita tahu kekuatan hadis itu dan kita boleh buat murajaah. Jadi inilah antara intipati kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi, dan kita dapat tahu bahawa perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mati dia, di saat kematian tu yang kita jarang dapat cerita berdasarkan hadis sahih. Jadi inilah kisah yang saya paparkan, bagaimana berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini ada beberapa fiqh yang menunjukkan bahawa apabila berlakunya kematian, perkara-perkara yang asas perlu diuruskan pada setiap orang, ya, kecualilah ada benda yang kain kafan tak ada, ya, jangan tunggu kain putih lah, ya, kita ni nak kain putih juga, boleh tutuplah dengan kain apa pun, ya, tapi janganlah terus-terus tiba-tiba rasanya kita kena pakai songkit. Jangan, tak boleh, ya. Pakai kain putih. Dia ni keturunan bangsawan, kena letak line 3 line. Dia adik-beradik. Tak boleh. Tak kira lah dia adik-beradik ke, saudara mara ke apa ke, dia putih je. Raja ke apa ke, kain pun putih. Pernah berlaku dulu di Indonesia ke, gempa bumi yang banyak tu. Kawan-kawan saya NGO pergi ke sana, dia cerita mula-mula dia uruskan jenazah ikut macam biasalah, 3 helai lelaki, 5 helai perempuan. Lepas tu kain tak cukup, kurangkan daripada 2 helai jadi 3 helai, jadi 2 helai, kurangkan jadi selai. Lepas tu dah tak ada apa dah. Dia kata tutup dengan apa yang ada, dengan kain-kain lah, dengan plastik-plastik lah, dah tak terbendung lah, tak ada kain sampai begitu. Lepas tu dah tak tahu dah mana jenazah Islam dengan tak Islam. Yang meninggal satu kampung kan, katakan satu kawasan tu tenggelam. Lepas tu timbul, dah tak nampak dah rupa jenazah, dah tak tahu dah macam mana. Ulama Nusantara turun, yang agama lain pun turun nak buat fatwa ni. Ya, macam mana nak buat? Maka bersetuju kesemuanya, kata tak apa, tanam sebagaimana, sebab dah semua kan hancur, semua dah tak. Jadi tanam je lah, tak ada bakar-bakar. Tanam. Okey. Yang lain buatlah upacara agama lain, buatlah. Yang Islam buatlah Islam. Sebab dah tak tahu dah siapa dia ni. Si mati tu identitinya siapa. Tapi cerita dia satu kawasan tu hilang. Macam itulah cerita. Sampai dah tak tahu dah yang dia kafan tu kadang tu siapa dia. Main jumpa kafan. Yang teruk masa tu berlaku. Baik. Jadi dan yang keduanya, kita perlu tahu bahawa bila berlaku kematian, orang kita selalu nak memanjang-manjangkan proses tu, nak melama-lamakan. Sedangkan jenazah ni bukan perlu prosesnya lama-lama. Kita tahlil dulu. Tak, tuan-tuan ke bumi dulu. Dah habis tu tuan-tuan nak tahlil ke 4 juta kali ke, 40 tahun ke, terpulang lah. Ya? Kadang tu tak ada isu apa-apa, saja dilengahkan jenazah tu, letak dibuat tahlil tu. Ni salah. Ya? Settlekan dulu jenazah tu tuan-tuan nak tahlil ke, tahlil lah, terpulang lah. Kadang melambatkan. Jangan melambatkan jenazah. Ya? Kadang tunggu anak hak lama jauh, lagi depan tu nak sampai, okey lah. Ni apa? Lagi 6 jam nak sampai. Agak-agak lah. Sebab itulah urusan jenazah perlu uruskan dahulu. Ya, jangan tangguh. Ada pernah sekali tu jenazah dah datang. Saya tak tahu apa penyakit dia. Tiba-tiba dia buat kita buat tahlil dulu. Saya kata apa reasonable-nya? Dia kata kubur tak siap. Kubur tak siap, semayanglah jenazah dulu. Adakah syarat kubur siap baru solat jenazah? Solat jenazah, lepas tu tak boleh nak masuk ke kubur lagi. Katakan kubur dalam proses. Tak apalah, nak tahlil-tahlil lah.
Tapi kenapa ditunggukan lama dia tidak disolat, tiba-tiba buat tahlil dulu? Bukan malah salah tahlil tu. Nak ceritanya kenapa tak didahulukan solat jenazah tu? Jadi solat dulu solat jenazah. Dah simpan dah apa? Buatlah. Dan saya pernah jumpa ada satu tempat tu, kubur dah ready, jenazah dah patut kena bawa, tak ditahan dulu, dibuat tahlil dulu. Jadi bukan salah tahlil tu, kenapa dibuat dahulu tu je. Jadi saya kata apa salahnya ke? Bukan apa salah, hukumnya suruh cepatkan. Lepas tu nak tahlil buatlah tuan-tuan, pulanglah. Nak buat berapa puluh kali pun. Kan? Sebab pendapat itu khilaf. Jadi kebiasaan orang kita buat, yang buatlah, yang tak nak buat terpulang. Tetapi ceritanya jangan dilengahkan kepada jenazah tadi. Hak tu kena ingat benda tu. Dan kadang-kadang anak-anak ni jadi takut nak jadi imam kalau ayah dia meninggal. Sebab apa? Dia duk risau nak kena baca doa panjang. Tuan-tuan, doa jenazah hak tu lah yang kita baca tu, hak tu lah doa dia. Tak perlu panjang. Kadang-kadang kita terbiasa dengan kebiasaan yang dibuat baca doa panjang-panjang tu kan. Sebenarnya doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu tu bagi lelaki lah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha tu perempuan. Allahumma firlahum tu tahu ramai. Ataupun kita tak tahu jantina siapa yang meninggal kat depan tu, laki ke perempuan, tak payah tanya. Laki ke perempuan? Tak payah. Kita mari-marikan dah tutup-tutup. Nak tengok imam duduk belah kepala ke belah tengah ke, tak nampak dah kan. Imam pula rendang, tak nampak. Tak payah susah. Allahumma ighfirlah. Selesai isu. Fiqh kena ada ilmu di segitu. Kan? Tak tanya laki perempuan tercuik sana tercuik sini. Jadi itu beza bila ada ilmu. Melainkan dah tahu. Jadi ibu, yang ni ayah, laki perempuan. Baik. Maka bila nak belah habis mayang tu, baca doa tu lah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau dia boleh panjang sikit, okey lah. Ni misal kata hak tu je tau. Hak tu pun sudah memadai. Sebab tu kita kena faham. Allahumma firlahu. Maksud pertama Allahumma firlahu tu, kita minta Allah ampunkan dosa dia panggil zambul al-ma'siyah, yang disebut sebagai dosa besar. Dosa ni dia ada 4 peringkat. Yang paling besar dipanggil al-ma'siyah. Al-ma'siyah ni dosa yang macam orang terkeluar Islam, syirikkan Allah ni. Sebab tu dia kata Allahumma firlahu, iaitu ya Allah ampunlah dosa kalau dia ada pernah nak mensyirikkan kamu, ada dosa-dosa besar ni. Warhamhu tu maksudnya ampunkanlah dosa yang kecil sikit daripada maksiat ni tadi, iaitu dia panggil kaba'iriz zanub, kabair. Warhamhu wa'afihi ni ialah dosa yang dipanggil sebagai zambun. Zambun ni kecil sikit daripada dosa besar ni, kecil sikit. Wa'fu anhu dia panggil khotoya. Ni dosa kering yang tak terpasal ni. Sambil jalan-jalan nampak kucing, bersepak. Ataupun tangan gatal, cabut pokok bunga kan. Tangan tak ada apa-apa kan. Tu dosa kering lah. Tu dosa paling kecil. Maknanya sebesar-besar dosa, pertengahan dosa, sampailah sehalu-halu dosa terangkum dalam doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Clear dah doa tu. Jangan takut, saya tak apa doa tu. Kadang kita perasan tak, jadi imam ni, orang bukan takut semayang tu, dia takut tentang doa. Tak apa doa. Sekali imam tak datang, makmum dia buat hal lah. Seorang kata terkentut, tapi kawan ni cakap aku nak buat alasan, terpijak tak cicak. Dia tunjuk kaki dia keluar. Seorang lagi dah tak ada alasan. Suara tak ada. Bukan pasal tu, pasal tak hafal doa. Tuan-tuan, doa Melayu je doa. Nak cakap nogori, silakan. Doa je. Tak ada isu. Cuma kita tahu adab bila nak berdoa, selawat atas Nabi. Gitu ya. Sebut nama Allah, puji nama Allah. Jangan kita sempit-sempitkan, mesti hafal doa panjang baru boleh jadi imam. Bacalah doa yang kita rasa kita nak cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang terakhirnya ialah dia nak menceritakan Nabi SAW cerita tentang waktu solat. Sakit ke, apa keadaan sekalipun,
kecuali dalam beberapa perkara. Kita kena ingat, bila kita tahu je, bila orang perasan sakit je dia tak semayang. Padahal sakit kena semayang. Siapa kata sakit tak boleh semayang? Oh, dia sakit, tak apalah. Lepas tu dia qada. Tuan-tuan, qada ada ke hukum dalam Islam? Okey. Sekejap. Silap tanya begitu. Nak tanya. Qada ni apa maknanya? Qada. Ganti. Hak tu salah. Macam betul kan? Macam betul, tapi salah. Sedih adik dengar kata salah. Tak apa, begini. Qada ni, kalau tuan-tuan tengok dalam takrif, contoh kita nak sembahyang isyak ni. Usalli, lewat dah ni. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan. Adaan tu apa maksud? Melaksanakan. Sahaja aku melaksanakan. Qadaan bukan ganti, melaksanakan. Cuma dia tak laksana pada waktu tu. Contohnya dia buat isyak ni, dia tak buat isyak, dia celik-celik subuh esok. Celik-celik subuh. As-salatu khairun, isyak tak semayang. Maklumlah kerja tengah malam. Jadi dia pun semayang isyak. Lepas semayang subuh, semayang isyak. Allahu Akbar. Jadi bila dia baca usalli fardal isya'i 4 rakaatin qadaan. Qadaan tu maksudnya bukan ganti, melaksanakan, tetapi ghairi waqtiha, yang bukan waktu dia. Faham? Sebab solat ni mesti buat. Sebab tu kena buat juga, bukan ganti. Tu je kadang jadi isu orang cakap, tak apalah nanti aku gantilah. Yang tu jadi penyakit, dia rasa boleh transfer semayang. Malaslah nak semayang, semayang kat rumah lah. Aku cover terus semua sekali. Kan? Isyak, maghrib, subuh, zuhur, apa sekali haung je. Lama sikit atas sejadah. Jahanam. Macam tu. Ya? Sebab faham boleh ganti. Sebab masuk qada itu ialah melaksanakan, tetapi bukan pada waktu itu. Semayang mana ada hukum ganti. Kalau gitu syok ah. Malaslah semayang zuhur sesagi lah, semayang esok lah. Ganti lah balik. Sebab ada jalan keluar untuk ganti. Yang ni lah beliau rosak. Ya, kena faham benda tu. Yang tak boleh semayang tu bila dia sendiri tidak ada kesedaran. Dia panggil tarfa'ul qalam illa salasah. Terangkat mata pena tu maknanya Allah tak kira kau sebagai dosa. Apa dia? Kalau masa ni gila sehingga dia sedar. Gila. Tapi jangan buat gila. Dia terbalik kat tempat saya. Bila gila je datang masjid. Masa segar, tak gila, tak datang masjid. Saya cakap kat dia, rugi. Patutnya masa gila, kau jangan datang masjid. Kan? Masa kau tak gila, datang masjid. Tapi terbalik, masa gila datang masjid. Rajim tu dia datang semayang. Tu gila tu. Tapi bila dia segar, duduk atas tangga, main gitar, main burung, ikut dan dia lah. Tapi tak semayang. Tu penyakit. Sebab tu dia kata, daripada seorang tu tak balik sehingga balik. Ataupun orang tu terlena sehingga jaga. Dan benda-benda ni yang terampun, yang Allah ampun. Tapi bukan saja-saja buat lena. Bukan. Ni bukan cerita sengaja. Ni yang betul terlena. Celik-celik. Katakan malam ni celik-celik. Pejam-pejam. Celik-celik. 10 pagi esok. Ganas tu. Makan durian banyak sangat. 10 pagi. Bukan maknanya dia dah jaga dah tadi pukul 6. Alah sikit lagi lah. Up sikit 10 minit. Pukul 10 dia jaga. Tu berdosa. Tapi tetap kena qada. Okey. Cerita dia, bila dia celik saja jaga tu, mayang isyak dia pukul 10 pagi tu, dia panggil qadaan. Maksud qada itu ialah melaksanakan tetapi di luar waktu yang ditetapkan. Jadi sebab itulah sakit macam mana kena semayang. Jangan nak kata sat lagi lah semayang. Sebab dia ada kaedah di mana kalau orang tu tak boleh semayang, susah untuk dia solat buat zuhur dan asar, dia boleh jamakkan. Tapi tak bolehlah qasar sebab dia bukan sebab musafir, dia sebab sakit. Ya. Dan sebab tu kita kena ingat, sakit macam mana pun kena solat. Dan kita tengok banyak orang di hospital, dia rasa bila sakit waktu tu dia cuti betul. Cuti lah, lepas tu dia nak buat semula dah mikir. Ya.
Jadi hak tu kita kena faham bahawa sakit juga kena solat. Sebab itu dalam solat dia ada kaedah orang sakit macam mana. Kena tahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lama tu tak? Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada apa-apa nak bincang kan tuan? Ya? Ada apa nak tanya? Yang nanti jawab saya jawab lah. Yang tak boleh jawab saya bagi balik. Ada? Tak ada lah. Tanya. Tak ada. A'udzubillah nasamil alim nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Allahumma zakirna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah